Pasaran modal dirancang tarik pelabur lebih besar. Investor tingkatkan kebolehpasaran graduan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Menurunkan kos transaksi untuk pelaburan, mengurangkan gesaran pasaran dan memperluas kumpulan pelabur. Itu tiga strategi memperkasa pasaran modal yang diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Matlamat utamanya memacu pertumbuhan ekonomi dan mencipta lebih banyak kekayaan untuk rakyat. Bawah strategi pertama, kadar duty stamp bagi saham yang didagangkan di Bursa Malaysia Securities akan dikurangkan daripada 0.15% kepada 0.10% berdasarkan nilai kontrak. Pelaksanaannya mulai bulan depan tertakluk kepada had maksimum RM1,000 setiap kontrak. Bagi menjayakan strategi kedua, Suruhanjaya Security SC dan Bursa Malaysia akan laksana pembaharuan. The SC and Bursa Malaysia will implement reforms this year to make it easier and faster to list on Bursa Saham and Bursa Malaysia by expediting the IPO process and reducing time to market to ensure Malaysia's competitiveness and attractiveness. Untuk menarik kumpulan pelabur lebih besar menyokong pembiayaan PKS dan ekonomi baharu, pembukaan pejabat di Malaysia bakal dipermudah. Kementerian Kewangan dan SC akan turut mempromosi peluang kerjasama bagi memacu pelaburan langsung domestik DDI. Pada masa sama berusaha meluaskan definisi pelaburan sophisticated dengan melibatkan angel investor, modal teroka dan equity persendirian. Program graduan pasaran modal Invested yang dilancar Perdana Menteri hari ini membolehkan graduan muda mengembangkan kemahiran dan pengetahuan dalam industri pasaran modal. Inisiatif Suruhanjaya Security bersama Kementerian Kewangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Bursa Malaysia dan peserta industri pasaran modal terkemuka itu juga bakal sediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebenarnya 9,000 mahasiswa yang akan meraih manfaat pendedahan dan peluang pekerjaan dalam industri pasaran modal. Ya. Dengan 600 orang terjamin mendapat pekerjaan segera dan dalam tempoh 1-2 tahun akan datang. Dan ini suatu hal yang sangat menarik. Sementara itu, pelajar tahun akhir Institusi Pendidikan Tinggi menyifatkan inisiatif Invested, platform terbaik mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka. Saya sendiri rasa sangat bersyukur sebab program seperti ini dilancarkan oleh pihak menganjur di mana ia memberi impak yang positif kepada student, especially saya sendiri dan juga kemungkinan graduan-graduan di luar sana yang ingin mencari peluang pekerja ataupun ingin belajar lebih lagi berkenaan investment ataupun related dengan majlis ini. Saya merasakan ini merupakan peluang yang terbaik untuk kami yang ingin menceburi di dalam bidang pengurusan modal dan juga berkaitan dengan investment dan capital dan sebagainya. Dan saya merasakan peluang-peluang seperti ini perlulah diperluaskan lagi pada masa akan datang. We can see that there's a lot of opportunities of jobs that coming through for us, and I'm very happy to see that for us. Mengulas isu bayaran allowance pelajar latihan industri, Perdana Menteri berkata kerajaan tidak akan menetapkan sebarang kaedah pembayaran allowance. Ini kerana latihan itu bukan bersifat paksaan. Bagaimanapun, majikan diminta membuat pertimbangan sewajarnya. Datuk Seri Anwar berkata pembayaran allowance yang munasabah perlu bagi menampung kos perbelanjaan harian pelajar berkenaan. Tapi tentunya pada masa yang lain tidak berapa lama lagi. Jadi kerajaan tidak akan tetapkan satu kaedah yang jelas kerana ini program internship yang tidak boleh dipaksa. Ya? Dan lebih banyak syarikat ambil interns, lebih baik untuk anak-anak itu. Semalam beliau meluangkan masa kira-kira 2 jam menjawab persoalan menerusi program Temu Anwar yang dihadiri lebih 4,000 mahasiswa dan belia di Universiti Malaysia Kelantan. Isu bayaran allowance pelajar latihan industri antara yang dibangkitkan peserta program tersebut.
Sebarang siasatan dan pendakwaan dibuat SPRM berhubung isu ketirisan dan rasuah tidak dipengaruhi mana-mana kuasa politik. Tegas Perdana Menteri, setiap tindakan SPRM berdasarkan laporan dan fakta selari perundangan sedia ada. Orang-orang yang menganggap bahawa tuduhan-tuduhan atau siasatan itu bermotif politik, itu harus melihat kepada fakta dan bukan kepada sentimen politik untuk mengelilingkan rakyat. Kalau nyata dari segi siasatan ada kes-kes yang dianggap berprofil tinggi dan punyai alasan yang cukup kukuh untuk mendakwa, itu tugas SPRM dan Jabatan Peguam Negara, dan sepatutnya masyarakat termasuk ahli-ahli Dewan Negara memberi sokongan yang padu untuk membersihkan negara daripada penyakit rasuah yang menular. Perdana Menteri turut menggesa mana-mana pihak yang mendakwa badan penyiasat termasuk SPRM bertindak atas arahan politik tampil mengemukakan bukti. Sekarang ini tiap tindakan diambil itu dijadikan bahan politik. Lihat pada fakta. Kalau semasa memegang kuasa, kita menggunakan kuasa itu memberi kontrak kepada anak pinak, kepada keluarga dan kroni, memperkayakan diri, jangan dipersoalkan mengapa SPRM siasat. Dan bila SPRM siasat, jangan dianggap ini sebagai tomahan politik. Telegram sedia bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta Polis Diraja Malaysia PDRM bagi membendung jenayah cyber. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata komitmen itu dinyatakan Telegram ketika pertemuan di Ibu Pejabat PDRM Bukit Aman hari ini. Fahmi menegaskan terlalu banyak kes jenayah seperti penipuan pelaburan palsu, pedofilia, pornografi dan jenayah dalam talian lain berlaku di dalam aplikasi tersebut. Sejak Januari 2020 hingga Mei lalu, jumlah kerugian yang ditanggung rakyat Malaysia akibat pelbagai aktiviti penipuan menerusi Telegram mencecah 45 juta ringgit. Dan dalam perkembangan berkaitan, 581 juta SMS meragukan berjaya disekat MCMC sejak 2012 hingga akhir Mei 2023. Sepanjang tempoh sama, 237,999 talian mudah alih dan tetap yang menghantar SMS meragukan telah ditamatkan perkhidmatan. Komitmen berterusan Kementerian Komunikasi dan Digital itu selari usaha menangani kes penipuan dalam talian melibatkan perkongsian pautan URL menerusi SMS. Kepala Timbalan dan juga Senator Baharu untuk yang berhormat. Sehubungan dengan itu, pada 14 hari bulan Februari tahun ini, SKM telah menarahkan semua pemberi perkhidmatan telekomunikasi untuk menyekat secara berperingkat mana-mana SMS yang mengandungi kandungan terlarang seperti mana di atas sebagai usaha membanteras isu penipuan dalam talian melalui rangkaian perkhidmatan telekomunikasi. Peruntukan tambahan RM500 juta yang disedia Kerajaan Persekutuan bagi mengatasi masalah air bersih di Kelantan disambut baik penduduk negeri itu. Ia mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam menyelesaikan isu yang sekian lama membelenggu penduduk di negeri ditadbir pembangkang itu. Sejumlah peruntukan yang diberi itu, sejauh mana peruntukan yang diberi itu, sedikit ke banyak ke maknanya perlulah digunakan sebaik mungkin oleh kerajaan negeri bagi memastikan matlamat bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat betul-betul memberi impak kepada rakyat khususnya Kelantan yang selama ini yang tidak berkesudahan yang menghadapi masalah ni isu air di Kelantan ini. Kita sebagai rakyat Kelantan ni sangat berterima kasihlah kepada PM di atas peruntukan tersebut, sangat-sangat membantu. Semoga dapat mengatasilah masalah-masalah air di Kelantan ni. Sangat membantulah untuk penduduk Kelantan ni, terutama di kawasan saya. Memang ya Allah, daripada bulan puasa lagi sampai ke Law ni masih lagi tak ada air. Dengan peruntukan ni dapat membenteraskan segala masalah air di Kelantan lah. Kita pun rakyat pun kata ada air ni susah juga kan, apabila ada bantuan daripada Perdana Menteri kita ni, kemungkinan insya-Allah lah
air Kelantan kita ni akan dapatlah untuk seluruh rakyat Kelantan. Projek Lingkaran Tengah Utama LTU bagi pakej 5B dan sebahagian pakej 5A akan dibuka 25 Jun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, projek berkenaan berjaya disiapkan lebih awal berbanding tarikh asal, iaitu Disember depan. Ia dijangka menerima kira-kira 500,000 kenderaan penduduk Kelantan dan Pahang yang akan pulang ke kampung halaman menjelang perayaan Aidiladha nanti. Tapi sebelum ini kita hanya keluar di Bilut. Mungkin tuan-tuan pun tahu kita keluar di Bilut. Kali ini kita boleh keluar di Raub. Keluar di Raub sekurang-kurangnya dapat menjimatkan masa, dapat menjimatkan kilometer, dapat menjimatkan minyak kereta. Dan jalan ini lebar. Two carriageway, 2 hala. Kalau ikut jalan lama hanya 1 hala. One carriageway. So itu faktor-faktor yang boleh membantu sikit penduduk negeri Kelantan dan penduduk negeri Pahang. Malaysia terima komitmen pelaburan 23 bilion ringgit dan jualan Rahmah Aidiladha di 600 dun telah bermula. Itu antara 10 pembaharuan dan inisiatif di bawah Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu. Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awaknya? Mestilah saya ingat. Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... Tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak ya. Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Bersua kembali. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menandatangani proklamasi pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Selangor yang berkuat kuasa 23 Jun ini. Pembubaran bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU Dun. Baginda menerima menghadap Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari pagi tadi. Sultan Sharafuddin berkenan menetapkan tarikh istiadat pengisytiharan pembubaran Dun Selangor lebih awal kerana Baginda dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin akan berangkat menunaikan ibadah haji esok. Baginda menyeru semua calon dan penyokong parti politik tidak membangkitkan isu agama maupun perkauman ketika kempen PRU Dun. Malah mereka ditegah memainkan isu sensitif yang boleh merosakkan keharmonian serta perpaduan rakyat. Baginda turut memaklumkan akan menjalani rawatan dan pembedahan pada 28 Julai di London dan dijangka kembali ke tanah air pada 15 Ogos. Kerajaan Negeri Selangor di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari akan bertindak sebagai kerajaan sementara atau caretaker government selepas Dun dibubarkan Jumaat ini. Ia selaras Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor 1959. Beberapa butiran-butiran yang boleh dilaksanakan
selaku caretaker government dan perkara yang tidak wajar dilakukan dan bertentangan dengan perlembagaan ataupun convention ketika sebagai caretaker government. Pelaksanaan dasar-dasar baru ataupun pengumuman pembentukan dasar baru itu saya rasa tidak dapat dibuat. Namun pelaksanaan atas dasar sedia ada untuk urusan pentadbiran dan program-program masih boleh dijalankan selaku caretaker government. Menjelang 8 hari sebelum tiba hari wukuf di Arafah, seramai 29,212 jemaah haji Malaysia daripada kota 31,600 orang telah selamat tiba di Mekah. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, ia melibatkan 95 penerbangan. Beliau turut memaklumkan pelbagai persiapan menjelang operasi masyair telah mencapai tahap 80%. Ini termasuklah juga di peringkat-peringkat maktab akan diadakan taklimat-taklimat berkaitan dengan pergerakan masyair yang akan dilakukan mengikut KT, termasuklah pergerakan dari segi persediaan di sana, kemudahan di Arafah dan juga di Mina, dan bagaimana kemasukan kemah, dan setiap para jemaah haji di Malaysia ini akan diberi nombor kemah. Dalam pada itu, sehingga kini seramai 64 jemaah haji sedang mendapatkan rawatan di pusat rawatan dengan 56 di pusat rawatan tabung haji di Mekah dan 8 lagi di Hospital Arab Saudi.